Tuan-tuan muslimin muslimat, saya nak pecah kepada 3 golongan. Insan kamil ni, takat mana kita kenal dia, atau kalau kenal macam mana kita. Manusia ni tuan-tuan muslimin muslimat, para ulama pecah kepada 3 bahagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja aku dibangkitkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis, pengurusi beserta seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, para asatidzah, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 4 tempat. 4 surah dan 4 tempat ayat yang berbeza. Yang pertama, ayat 144 Ali Imran.
Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Al-ayah. Dan tiadalah Muhammad itu melainkan dia adalah seorang rasul, dan telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Ayat yang kedua, ayat 40 Suratul Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Al-ayah. Dan bukanlah Muhammad itu menjadi bapa bagi salah seorang rasul, salah seorang lelaki di kalangan kamu, yakni Zaid bin Harithah. Bahkan dia adalah Rasul Allah, dan dia adalah penutup segala nabi-nabi. Ayat yang ketiga, ayat yang kedua, surah Muhammad, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim." Al-ayah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan ke atas Muhammad. Sampai habis ayat. Dan ayat yang terakhir, yang keempat, ayat 29 Suratul Fath. Surah Al-Fath yang turun sekembalinya Nabi dari perjanjian Hudaibiyah. "Inna fatahna laka fatham mubina." Tengok ayat last sekali, ayat 29 surah Al-Fath. Allah berfirman, "Muhammadur Rasulullah." Al-ayah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ini yang pertama, kita mesti faham yang ini dahulu, bahawa di dalam Al-Quran 4 tempat inilah Allah menyebut secara khusus nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di tempat-tempat lain Allah menyebut sama ada ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul. Jadi dhamir ganti nama bagi Nabi. Itu dalam surah yang lain. 4 ni itulah dia di dalam Al-Quran. Yang kedua, di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut
Nabi kata, aku ini rahmatul muhda. Allahu akbar. Nabi kata, aku ni rahmatul muhda. Rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kamu. Subhanallah. Nabi kata, aku ni adalah rahmat Allah yang Allah hadiah kat kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, sebatang pen harga RM10 kita beli di stationery, di kedai alat tulis. Sebatang pen harga RM10, jenama yang sama, harga yang sama, tapi orang hadiahkan kepada kita. Mana lebih bernilai? Mana lebih, tuan-tuan saya? Saya yakin tuan-tuan akan jawab yang orang hadiah. Kerana nilai hadiah. Saya tiap-tiap tahun, bulan 12 aja, ada anak murid seorang duduk Pening. Dia akan datang, saya kuliah di belah-belah Pening, dia akan sampai bagi pen paker. Tiap-tiap tahun, mahal punya pen paker. Harga beratus. Bagi kat kita tiap-tiap tahun sebagai hadiah. Amboi, hak tahun lepas punya duk sayang, simpan lagi, duk ada lagi. Yang kata hadiah tu, dengan wrapping dia, dengan beg semua dia siap bawa, sebab nilai hadiah. Tuan-tuan, walimatul urus, kenduri perkahwinan sebelum kita PKP, kenduri sakan kita, naik letih menunggu tetamu tercabut lutut. Saya 3 anak selesai dah, cucu 8, 3 anak habis dah. Tahu dah lutut tercabut lagu mana. Punya menunggu orang datang. Alah, tak apa nasi bungkus ya. Kan, lah belanja tak berapa. Pi jabat agama, boh nasi bungkus, tengok jiran berapa orang, bagilah rumah ke rumah, jimat belanja. Nak buat lagu mana zaman Covid. Tuan-tuan muslimat, sebelum kita Covid, meriah kan walimatul urus. Anak kita kahwin, rakan universiti dia, rakan sekolah dia bawa hadiah. Macam mana dia bawa hadiah? Dia nak hadiah rice cooker, periuk nasi. Ada ke kawan anak kita tu, dia bawa periuk nasi itu, bawa begitu lah. Bawa begitu, yang 3 pin plug itu duk seret atas jalan. Lepas tu tanya kita, bilik pengantin tahu mana? Kita pun tunjuk. Dia pun masuk, empuk periuk nasi. Lagu tu ke tuan-tuan? Dah, boh dalam kotak elok, wrapping paper lagi. Beli kertas, wrapping paper bagi elok. Dah balut elok, boh kad pula tulis atas. Selamat berbahagia ke anak cucu. Anak cucu apa tidur benda lagi. Malam tu nak pantun dulu. Malam tu nak pantun, nak alih bantai peluk, bukan senang. Dia tulis dah, selamat berbahagia ke anak cucu. Oh, hadiah. Beli streka, streka bawa lagu tu lah. Tu asrama boleh lah. Boh dalam kotak, cari kedai sengheng mana pun kita pun beli. Boh kotak, cawan, piring, gelas, bawa lagu tu lah. Dah, boh dalam kotak, wrapping elok-elok. Sebab apa? Nilai hadiah. Dah habis orang balik kan. Adat orang Melayu apa dia? Malam sagi lepas maghrib, Pak Long, Pak Ngah, Pak Ndak, hak mai parit bunta lah, mai Johor lah. Depa tak balik lagi. Depa balik besok, depa duk balai rokok lagi bawah khemah tu. Tuan-tuan,
Malam tu ada apa? Majlis buka hadiah. Orang Melayu lagu tu. Wan, lungguk laki bini ni, bukalah hadiah. Tunjuklah satu-satu. Ini Pak Long bagi. Bagi apa? Bagi tempat abuk okok, bagi desa okok kuat. Tu hadiah dia. Bagilah apa? Bukalah kita pun. Nilai hadiah. Allahu Akbar. Kita kecil-kecil sekolah dulu. Tahun 60-an, 70-an. Kita sukan kan 100 meter 4 kali 100. Tak ada kasut punya, lari kaki ayam aja. Tanyalah abang-abang ni. Zaman-zaman kita umur 50, 60 ni. Pergi tanya abang-abang. Tahun 60-an, 70-an. Kita lari 100 meter tu dapat nombor 1. Hadiah dia apa? Tupperware, pungkok dia, ekor buaya putih. Hak tu lah hadiah kita. Mana ada medal-medal? Tak ada. Ambil lah hadiah guru besar bagi. Guru besar pun selak pendek waktu tu. Tahun 60-an. Bagilah hadiah. Oi, bangga tuan-tuan muslimah. Bawa balik Tupperware tu di rumah. Abah kat mak ni cek lari penat. Hadiah dapat nombor 1. Tupperware tu ada jual di kedai. Tapi pasal nilai hadiah penat berlari letih, maka mak letak Tupperware tu paling atas sekali. Letak situ sampai kiamat tak pakai. Apa tuan-tuan? Nilai hadiah. Mai fikir Ustaz. Nabi kata apa? Aku ni rahmat yang Allah hadiahkan pada kamu. Macam mana sikap kita terima hadiah? Macam mana sikap kita bila kita tahu Nabi sebut aku ni rahmat yang Allah hadiahkan? Macam mana sikap kita menerima rahmat Allah ini? Takat mana kita kenal Nabi? Takat Suwaibah hamba Abu Lahab yang dibebaskan. Takat tu aja. Baru-baru ni mereka viral video di Kuala Lumpur. Saya yakin tuan-tuan pun tengok. Anak-anak muda di Kuala Lumpur yang diinterview adalah mamat. Perempuan ni seorang pergi interview. Kita tengok video tu sedih. Hari tu 12 Rabiul Awal. Perempuan ni pun tanyalah seorang. Abdullah, nama ayah Nabi siapa? Tak tahu, nak sebut Abdullah pun tak tahu. Astaghfirullah, kita tengok sedih. Ada seorang perempuan tu terhegeh-hegeh. Tanya Siti Aminah tak kenal. La ilaha illallah. Tanya Halimatus Sa'adiyah, ibu susu Nabi tak kenal. Perempuan tu silap tanya. So tanya dia penyanyi K-pop kenal. Penyanyi Korea laju sebut. Cuba tanya, artis mana yang nak bersalin tak lama lagi? Tahulah dia. Cuba tanya, artis mana yang nak kahwin tak lama lagi? Tahulah dia. Sedih kita tengok. Takat mana kita kenal Nabi? Cuba tanya diri kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya nak pecah kepada 3 golongan. Insan kamil ni, takat mana kita kenal dia? Atau kalau kenal macam mana kita? Manusia ni tuan-tuan muslimin muslimat, para ulama pecah kepada 3 bahagian. Pertama, mereka yang beriman tetapi tak kenal Rasulullah. Dia tak berapa kenal Nabi. Dia tahu Nabi tapi tak berapa kenal. Contoh, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di perkuburan Baqi', di Jannatul Baqi'. Umrah dah mula buka, gilah siapa nak pergi. Tapi syarat 2 dos suntikan.
Hak siapa tak ada dos lagi, dos priaraha sanggaplah jawab dia. Hak siapa golongan anti vaksin, tak nak divaksin, saya nak tanya dengan hati yang ikhlas, datang dari lubuk hati saya. Yang kamu tak nak vaksin, saya nak tanya begini ya. Kamu tak rindukah dengan Rasulullah? Tu yang nak tanya. Sebab bila kamu nak pergi, undang-undang Arab Saudi 2 dos lengkap. Kamu tak nak ambil vaksin, okey, itu hak kamu. Kerajaan tidak mewajibkan, itu hak kamu. Setakat kamu tak boleh masuk kedai minum kopi, boleh gagah lagi, boleh bancuh kopi di dapur. Setakat kamu tak boleh cross negeri, kalau cross terlepas kena tangkap, saman tak letak kena tak apa, tu boleh gagah lagi. Tapi bila kamu tak boleh jumpa Rasulullah, kamu tak boleh tengok Kaabah sebab syaratnya 2 dos lengkap, apa kamu nak jawab? Baik itu saya tak boleh fikir. Yang WhatsApp dekat saya, yang tanya macam-macam, golongan yang tak nak vaksin, dia kata ustaz, kena ni 3 tahun kita mati ustaz. Kita tanya dia, hang Tuhan ke? Kamu Tuhan ke? Sehingga kamu tahu 3 tahun lepas kena vaksin kamu mati. Mati bukan pasal vaksin. Di mana akidah kamu? Mati ni iza jaa ajaluha. Hak tak vaksin pun mati, hak vaksin pun mati. Mana akidah kamu? Mana yang kamu faham? Yuhyi wa yumit. Allah menghidup dan mematikan. Tak faham kita. Lepas tu baca tah mana-mana punya web. Lepas tu mulalah cakap, merepek, tulis macam-macam. Kamu tak nak ambil, kamu punya pasal lah. Walaupun kita sebut banyak kali lah, ambil. Saya tak perlu hurai usul fiqh, tak payahlah panjang cerita dia. Kaedah fiqh punya banyak. Cuma saya nak tanya yang tu ya. Kamu lupakah apa yang Nabi sebut, siapa yang ziarah aku wajabat lahu syafaati, wajib atasnya syafaat aku. Kamu nak ziarah macam mana? Kamu tak ada dos lagi. Heran, 2,000 guru masih enggan divaksin. 2,000. Saya tak faham. Saya cukup tak faham golongan. Apa yang kamu takutkan sangat? Apa yang kamu nak fikir? Oh, nanti mati, semua mati. Kamu nak hidup 1,000 tahun. Lau yu'ammaru alfa sana. Kamu nak hidup 1,000 tahun. Kamu bukan umat Nabi Nuh. Habis tinggi 60, 70. Balai rokok kuat sikit, malam ni boleh kolu. Tuan-tuan, saya tak sebut rokok, saya pening kena sebut. Saya pergi Kuching tiap-tiap bulan. Kuliah saya di Kuching, Sarawak. Tiap-tiap bulan, kuliah bulanan di Kuching. Puak-puak Kuching panggil saya ustaz rokok. Memang saya bantai betul tiap-tiap bulan. Muslimin, muslimat sekalian, kita nak sebut beriman tapi tak kenal. Contoh, Nabi lalu di perkuburan Baqi'. Allah rindu kita, rindu dengan Madinah. Allah, ya Allah, rindu sungguh untuk nak pipi lah. Saya sibuk sikit kemudian aku nak sebut. Rindu kita tak pernah hilang dengan bumi yang penuh keberkatan. Lalu bila Nabi lalu, ni nak sebut yang pertama, beriman tapi tak kenal Nabi. Tiba-tiba Nabi dan para sahabat melihat seorang perempuan sedang menangis di satu kubur di Baqi'. Kita ziarah itulah. Bila Nabi lalu tengok dia menangis teruk, maka Rasulullah kata, wahai ibu. Nabi membelakangkan dia. Wahai ibu, Nabi kata,
Sabarlah. Nabi kata bertakwalah dan bersabarlah. Perempuan ni dengar dia kalih wajah dia pandang Nabi. Dia kata hang sedap cakap, anak hang tak mati bolehlah. Dia boleh tak kenal Nabi. Bolehlah hang cakap, cakap mati anak tengok. Dia kata kat Nabi macam tu. Dia tidak kenal itu Rasulullah. Sehingga ada sahabat yang mau rembat perempuan ni. Lalu Nabi beredar pergi. 2-3 orang sahabat jumpa dia, makcik duk cakap tak ketahuan apa dengan Rasulullah. Terperanjat ibu tua ini dalam keadaan dia kata, itukah Rasulullah? Sahabat kata, ya itulah Rasulullah. Allah, dia tak kenal Nabi, tapi dia beriman. Dia tahu ada Rasul, dia tak kenal. Melayu lagu tu sebahagian tak kenal Rasulullah. Tu belum kita tanya lagi bab-bab sirah yang dalam sikit. Abdullah pun dia tak kenal. Siti Aminah pun jawab teragak-agak. Halimatus Sa'adiyah pun dia tak kenal. Allah, sedih kita akhir zaman. Kita tak mau jadi golongan yang pertama. Beriman elok dah, tapi Nabi tak kenal, tak mau. Nabi ini insan kamil. Kalau kita nak bongkar, tak cukup ceramah kita tuan-tuan. Apa yang Nabi tinggal untuk kita, saya menyebut basicnya sahaja. 2, golongan yang kenal Nabi tapi menentang Nabi. Allah berfirman 146 suratul Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan mereka-mereka yang diberi kitab, yaitulah Yahudi dan Nasara, ya'rifunahu, mereka kenal dia, yakni kenal Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Allah dedahkan 146 Al-Baqarah juzuk 2. Allah Ta'ala bagi tahu Yahudi, terutamanya Yahudi, kenal Nabi seperti mana mereka kenal abna'ahum, anak-anak mereka sendiri. Macam mana kita kenal anak-anak kita? Perangainya, sifatnya. Yahudi kenal Rasulullah macam kenal anak. Mereka bersembang di kedai-kedai kopi di Yathrib. Waktu itu masih Yathrib, sebelum ditukar menjadi Madinah. Puak-puak Yahudi yang menguasai ekonomi Madinah dengan kedai-kedai emas yang banyak. Mereka bersembang sesama mereka. Mereka kata, Abul Qasim dah sampai belum? Mereka tahu. Yahudi panggil Nabi Abul Qasim. Bapaknya si Qasim, anak Nabi dengan Khadijah, Abdullah Qasim. Dengan Maryam Al-Qibtiyah dapat Ibrahim. 3 anak lelaki Nabi, 3 mati kecil. Tuan-tuan muslimin muslimat, mereka sembang, Abul Qasim dah sampai belum? Jawab seorang, belum. Mereka tahu. Sehinggalah puak-puak Yahudi Madinah mendapat khabar Nabi sudah sampai di Quba. Nabi disambut oleh golongan Bani Najjar. Bani An-Najjar sambut Rasulullah di Quba, 3 kilometer dari Masjidin Nabawi. 2 rakaat Masjid Quba, sekali pahala umrah. Pahalanya Allahu Akbar. Itu yang rindu nak pergi. Nabi disambut oleh Bani Najjar. Siapa dia Bani Najjar? Saudara mara
pak menakan adik-beradik belah mak Nabi Aminah binti Wahab. Nabi ayah Bani Hashim, mak Bani Najjar. Maka Bani Najjar sambut Rasulullah di Quba, adik-beradik, saudara mara belah mak. Nabi sampai di Quba, Yahudi pasang telinga. 3 hari Nabi di Quba, lalu Nabi masuk Yathrib. Tuan-tuan, orang-orang Yahudi yang kenal Nabi, mereka beratur sama dengan orang-orang Ansar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Sama mereka beratur tunggu Nabi masuk. Termasuk yang beratur pada waktu itu. Bagaimana Rasulullah masuk saja, Yahudi tunggu. Antara yang hadir menanti Nabi sampai ialah Huyai bin Akhtab dan 4-5 orang rabai pendeta Yahudi. Siapa dia Huyai bin Akhtab? Pemimpin Yahudi Bani Nadir, yang akhirnya Nabi kahwin dengan anak dia. Nabi kahwin dengan anak kepada Huyai bin Akhtab, yang akhirnya menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum berlaku perkahwinan. Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Bani An-Nadir. Dia beratur tunggu Nabi masuk. Kenal Nabi tak? Kenal. Taurah sebut nama Nabi. Taurah sebut sifat Nabi. Berjalan Nabi, tubuh Nabi, tanda-tanda di tubuh Nabi. Tanda nubuah, khatam nubuah di antara 2 belikat Rasulullah. Sebesar penumbuk orang dewasa, 1 riwayat. Sebesar telur burung merpati, 1 riwayat. Bila Nabi pakai jubah, terangkat jubah Nabi, sebab daging tu tumbuh di situ. Semua dalam Taurat. Tengok Nabi. Tiba-tiba pendeta dia tanya Huyai. Tanya Huyai bin Akhtab, wahai tuan, hadza rajul, inikah lelaki itu? Hadza rajul, nikah dia lelaki itu. Kata ulama sirah, Huyai bin Akhtab mengangguk dengan lemah. Diangguk tu diangguk frust. Diangguk tu angguk kecewa. Dia kata inilah lelaki yang disebut dalam Taurat. Pendeta tanya lagi, tuan, kita nak buat apa? Dia dah sampai, kita nak buat apa? Huyai bin Akhtab menyebut, kita akan membunuhnya. Hari pertama Nabi sampai Yathrib, Yahudi ikrar, kita bunuh Muhammad. Kenal tak Nabi? Kenal. Ada tak sebahagian masyarakat kita bunuh Nabi? Tak bunuh Nabi batang tubuh, tapi bunuh ajaran Nabi. Pertikaikan sunnah Nabi. 7-8 bulan lepas ada orang tulis dalam internet, hentikanlah amalan tahnik, kerana amalan ini pengutuk. Tahnik, belah mulut lah, kata orang Melayu. Belah mulut, sunnah. Nabi buat benda tu, sunnah. Belah mulut, bahasa kampung kita lah. Beranak-beranak tu belah lah mulut dia. Jangan dah 2 bulan nak belah mulut lagi. 2 bulan bawa baby jumpa kita. Baby tu dah 2 bulan, 3 bulan. Belah mulut apa cendol 2 lori dah dia macam darah. Orang sehari 2 beranak tu boleh lah. Tahnik. Ambil kurma, kunyah, panggil lah ustaz, tok guru mana. Kunyah, transfer, main di langit-langit budak tu. Tu sunnah Nabi. Syarat ustaz tu tak isap okok lah.
Kalau isap okok takut budak tu besar isap okok. Tuan-tuan, muslimin muslimat, itu sunnah Nabi. Oh, ada orang kata jangan buat amalan ni pengotor. Kotor dia kata, tambah musim Covid. Dia tulis dalam internet, tambah musim Covid. Orang Melayu nanti kena Covid, budak tu transfer kuman ke dia. Hina sunnah Nabi, cuba bunuh sunnah Nabi. Ada yang berfikir dengan fikiran yang cukup cetek, seperti seorang profesor di Indonesia yang tukar agama. Dia Islam pada asal, dia tukar masuk Kristian. Ketika dia ditanya oleh pemberita, kenapa engkau murtad masuk agama lain, meninggalkan Islam? Profesor, orang cerdik. Nak dapat profesor Madya Associate Profesor pun, berapa banyak jurnal kita kena tulis? Paling tidak 20 jurnal kena tulis baru boleh layak Associate Profesor. Berapa kita punya student yang doctorate, berapa yang kita dah handle masters dan sebagainya. Bukan mudah. Nak dapat Associate Profesor, bolehlah jusasi. Kan? Profesor Madya, jusasi lah, bolehlah, bisa juga lah jusa. Ini profesor penuh. Oh, hebatlah. Dia Islam, dia masuk Kristian. Pemerintah tanya, kenapa tuan? Kenapa tuan transfer tukar agama? Dia jawab apa? Dia kata, saya seorang profesor. Oh, hebatlah profesor. Kepala botak, lincir, rambut apa kita lah. Pandang kita semacam orang profesor. Pokok tak isap. Kan, profesor. Hebatlah. Cerdiklah. Tabik kita. Nyabak profesor, kita tabiklah. Profesor-profesor universiti ni. Dia jawab apa? Dia kata, aku seorang profesor. Takkan aku nak ikut seorang lelaki yang buta huruf. Ini kita baca dalam internet. Saya pun lupa website dia, tapi pernah baca. Takkan aku nak ikut seorang lelaki yang tak tahu baca, tak tahu tulis. Jatuhlah standard aku. Tuan, wal'ayazabillah, buta huruf Nabi itu mukjizat. Kalau Nabi pandai baca, pandai tulis, mereka akan dakwa Quran Nabi yang tulis. Tetapi mereka terpegun, Barat terpegun apabila melihat keindahan Al-Quran dan mengkaji hadis-hadis Nabi, bagaimana seorang lelaki menyuluh kegelapan dunia, terutama dunia barat yang pada waktu itu gelap, tidak tahu apa-apa. Kita membaca buku-buku orang barat. Saya membaca buku-buku mereka, tuan-tuan pun baca. Profesor James Imo, Dr. Gary Miller, Dr. Maurice Baukil, mereka semua cerita tentang kehebatan Al-Quran dan mengaitkan Al-Quran dengan kehebatan Rasulullah. Mereka kata, bagaimana seorang lelaki yang tak pernah sekolah, yang tak tahu menulis, yang tak tahu membaca, tiba-tiba menyebut tentang angkasa raya, tiba-tiba menyebut tentang lautan, tiba-tiba menyebut tentang hutan, buah-buahan dan sebagainya. Ini ajaib, kata dia. Saya baca buku yang dikarang oleh Dr. Gary Miller, seorang Amerika. Dia ni pakar mathematics. Pakar matematik lah, ilmu hisab. Pakar dia, hebat. Saya baca tulisan dia. Dr. Gary Miller kata, aku ni, dia kata, mula-mula aku tengok, aku anggap aku tak tengok lagi Quran. Aku fikir Quran ni, kata dia, The Book of Muhammad ni, dia panggil The Book of Muhammad. Dia kata buku Muhammad ni, Quran,
Pertama-tama aku fikir, kata dia, mesti cerita padang pasir. Tu Dr. Gary Miller sebut, mesti cerita padang pasir. Sebab setahu aku, Muhammad tu duduk padang pasir. Dia mesti cerita padang pasirnya. Tiba-tiba aku buka terjemah Quran. Aku terduduk. Dalam Quran cerita bayi dalam perut. Nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dan Nabi sebut tentang nutfah. Nabi sebut tentang gender, tentang jantina. Nabi sebut tentang lelaki perempuan. Kan hadis. Ada seorang tanya Nabi, macam mana anak lelaki anak perempuan? Macam mana jadi anak lelaki anak perempuan? Apa Nabi jawab? Nabi jawab, tu sign. Nabi kata, kalau lebih benih ayah daripada telur ibu ovam, makanya anak lelaki. Kalau ibu yang lebih kurangnya benih ayah, maka anak perempuan. Itu sign, tuan-tuan. Nabi bila pergi sekolah, Nabi buta huruf, Allah buta hurufkan Nabi untuk mengajar kita kehaibatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki sahabat, dia bawa anak dia. Sahabat tu punya putih, bini dia putih, bawa anak hitam. Anak sudah jadi black, bukan black metal. Anak dia hitam, dia putih, bini dia putih. Quraisy mai jumpa Nabi. Ya Rasulullah, awak dia lagu ni. Dia tanya Nabi, awak dia lagu ni silap bancur ke apa ke? Kan? Awak dia lagu. Dia tak buat silap bancur tu. Awak dia lagu ni hitam. Nabi senyum kat dia. Tengok, Nabi ajar gender, Nabi ajar jantina, Nabi ajar DNA, darah, pertalian darah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Surah Al-Furqan ayat DNA. Allah Ta'ala kata, akulah Tuhan yang cipta kamu manusia dan aku jadikan untuk kamu dua. Waktu aku cipta kamu, aku jadikan kamu dua. Pertama, nasabah, nasab, keturunan. Kedua, sihra, sad, ha, ra, alif. Sihra, iaitulah pertalian darah, DNA. Nabi senyum. Bila dia gokong tengok anak dia hitam. Hitam semua, mak ayah putih. Nabi tanya dia, Pak Hang warna hitam kan? Nabi tanya. Nabi tanya lelaki tu, Tok Wan, datuk dia. Datuk dia hitam kan? Kata ya. Itu dia, Nabi kata. Dia ikut tok dia. Dia datuk dia. Tok Wan, saya orang Kuala Lumpur, saya Tok Wan. Tok Wan lah. Tok perempuan kan? Tok Wan. Maaf, saya tak biasa benda-benda. Saya datuk nenek aja. Datuk. Datuk dia, Tok Wan dia. Tok Wan dia hitam. Ada anak hang hitam. Belah tu boy. Tu orang barat kaji. Dr. Gary Miller dia kaji. Nabi sebut tentang langit dan Nabi tembus ke langit. Nabi sebut tentang alam yang Allah cipta. Dr. Gary Miller memeluk Islam dan menukar namanya kepada Dr. Abdul Ahad. Allah. Profesor James Emo daripada Kanada, di dalam bukunya menulis The Giving Birth, dia menulis tentang janin dalam perut. Allah, kita baca terpaku kita. Saya ada buku dia tebal itu. Dia kata, aku kaji Quran, the book of Muhammad. Aku melihat dalam Quran ada ayat tentang alaqah, khalaqal insana min alaqah. Aku kaji ayat tu. Aku tumpu pada kalimah alaqah.
seketul darah. Lalu dalam kajianku, dia pakai embryology, dia pakai embrio, pakai janin dalam perut. Profesor Emeritus James E. Moore daripada Kanada. Apa jadi tuan-tuan? Kita baca buku dia. Dia kata, aku terperanjat betapa benarnya buku Muhammad ini, Quran ini, dan benarnya Muhammad. Dia kata apa? Aku mendapati perkataan alaq, khalaqal insana min alaq, perkataan alaq, alaqah itu aku mendapati dan aku buat kajian dan aku pecahkan maknanya kepada 3. Inilah yang aku dapat benarnya Islam, benarnya Muhammad, benarnya buku Muhammad. Alaqah aku beri makna 3. Pertama, seketul darah. Kedua, leech. Dia kata leech. Leech bahasa orang putih, bahasa Melayu lintah. Waktu tu kita macam lintah, macam seekor lintah. Lintah, macam lintah. Keluar something seokok lalu. Lintah bodoh. Aku tu lintah bodoh tu. Keluar India balik okok. Tarik sakan, boleh rentas negeri dah lah. Kaki duk atas meja kedai kopi. Mas tak ada dah, mas tutup dagu dah. Sebab isokop dia boleh pakai mas, terbakar mas. Yang ketiga kata dia makna alaqah. Something that stick to the wall. Sesuatu yang melekat di dinding. Jam tu kita boleh kata alaqah. Sesuatu yang melekat di dinding. Waktu tu kita hanyalah macam lintah melekat di dinding rahim. Chances of miscarry, peluang untuk gugur pada stage ini adalah 90%. Cuma saya tidak pasti Profesor James E. Moore memeluk Islam atau tidak. Saya tak pasti yang itu. Tapi itulah yang dia tulis dalam dia menzahirkan kekaguman dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Profesor Tagata Tajasen dari Chiang Mai University pun masuk Islam. Panjang kajian dia tentang kulit. Dr. Maurice Baukil tentang solat. Semua mereka kaji. Dr. Maurice masuk Islam. Allahu Akbar, subhanallah. Ini Rasulullah tuan-tuan. Buta huruf, ummi. Tetapi apa yang Nabi sebut menyebabkan barat terduduk. Dan mereka walaupun ada yang tak senang dengan Nabi, melukis kartun karikatur hina Nabi, tetapi ada orang-orang barat yang mengkagumi Rasulullah. Dalam kitab Veda disebut Nabi dengan avatar. Avatar maknanya penyelamat. Dalam kitab Veda. Allahu Akbar. Disebut dengan suatu bentuk pujian yang mereka tidak boleh nafi. Sampai tuan-tuan pernah fikir tak? Tuan-tuan tengok ya, hebatnya, maha agungnya Allah. Tuan-tuan fikir satu sudah. Allah gerakkan mulut Abdul Muttalib, datuk Nabi, pegang Nabi depan Kaabah. Abdul Muttalib menamakan Nabi Muhammad. Min qablu samiyah, kata Arab. Sebelum tu tak ada nama Muhammad. Min qablu samiyah. Tak ada. Nama ada Abdul Uzza, Umar, adalah Omar, Sa'ad, tapi tidak ada nama Muhammad. Allah gerakkan lidah Abdul Muttalib. Namakan cucumu dengan nama Muhammad. Muhammad makna apa? Yang terpuji. Tuan-tuan boleh fikir tak? Waktu Abu Jahal mesyuarat nak lanyak Nabi. Kan? Mesyuarat nak bagi Nabi gelaran ahli sihir. Mesyuarat Nabi ni tok dukun. Nabi ni pemecah belah masyarakat. Cuba tuan-tuan, ibu ayah, muslimin muslimat bayang.
Waktu mereka mesyuarat tu, mereka sembang, ni kita nak gelar apa ni Muhammad. Hang sebut Muhammad. Muhammad makna yang terpuji. Kamu mesyuarat, kamu nak tuduh Muhammad dengan tuduhan tak betul, sedangkan kamu menyebut Muhammad. Muhammad itu yang terpuji. Tak betul maknanya. Tak kena bakar kamu dalam neraka. Layak masuk neraka. Mereka hentam Nabi, mereka puji Nabi dalam hentaman, iaitu Muhammad, Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, wahai yang terpuji, wahai yang terpuji. Apa kejadah panggil dulu? Sebut nama Nabi yang terpuji, lepas itu lawan Nabi. Maka kena humban dalam neraka, tuan-tuan. Kita tak mau jadi nombor 2. Yahudi kenal Nabi, tapi lawan Nabi. InsyaAllah kita nak jadi nombor 3. Kenal Nabi, berusaha ikut Nabi. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, kalau kita nak hurailah Nabi, 2 bulan tak habis, tuan-tuan. Syama'il saja kita bahas. Daurah Syama'il pun tak berapa bulan baru nak habis. Apa yang penting muslimin dan muslimat sekalian, kita mesti faham Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, nak bawa kita keluar daripada kegelapan menuju cahaya. Cuba perhati tengok. Belajar bahasa Arab faham. Allah kata minadh-dhulumat ilan nur. Minadh-dhulumat, zulumat tu jamak. Zulumat, zulm, makna gelap. Banyak tak kegelapan? Banyak. Allah sebut dalam bentuk jamak. Minadh-dhulumati ila an-nur. An-nur mufrad, cahaya. Allah tak kata anwar. Anwar jamak, cahaya-cahaya. Allah kata Nabi datang mengeluarkan kamu dari kegelapan. Banyak ke kegelapan? Ya, zulumat. Minadh-dhulumat, jamak, lafaz jamak, makna banyak sungguh kegelapan atas muka bumi ini, yang kalau kita silap masuk, gelap habis kita. Ajaran-ajaran sesat macam-macam. Tak payah solat, sembahyang niat, cukup dah, niat aja. Dengan bini tak mau niat pula, cabut je puak-puak. Dengan bini tak mau niat, sembahyang niat aja. Main Jumaat ikut giliran, minggu ni hang pi, minggu depan aku pi. Oi, ni bukan zaman PKP boleh, ni masjid dah buka dah. Perangai mayang niat macam-macam. Zulumat, kegelapan, ajaran sesat, sampai bahtera Nabi Nuh ada di Besut, Terengganu. Punya dahsyat. Habis ikut semua. Sebab nak shortcut masuk syurga. Yang ikut pula bukan jenis pakai kancil, BMW, Volkswagen, kereta hebat-hebat semua. Hak ikut tu pun bukan kanc, tu kancil. Bukan orang susah-susah, orang kaya ikut. Allahu Akbar. Tak berhati-hati kita, tuan-tuan, ikut. Yang mai ajaran baru ni, apa, perjalanan mimpi yang terakhir, PMYT, macam pelik kereta. Perjalanan mimpi yang terakhir. Bertobat dah dia pun, perempuan tu. Tobat dah di JAKIM. Dia mimpi kata nak perang, Imam Mahdi turun. Saya tengok video tu. Dalam mimpi tu dia tunjuk, sini saya akan mati nanti, sini. La tadri bi ayyi ardin tamut. Tak ada seorang tahu bumi mana dia nak habis nyawa. Hak tu pembohong dah. Tengok tu kita tahu bohong. Kutip dekat 80,000. Punya ramai pengikut yang kata Melayu ni. Mudah, dia tak ada kerja PKP kan. Ke mana nak buat mimpi ada. Boleh kutip 80,000. Jalan mimpi yang terakhir.
Imam Mahdi lah, perang Siam turun lah, Pening lah, macam-macam. Alah bertobat kat Jaki. Akulah puak-puak ni pening. Apa perangai apa? Rasulullah dah tinggalkan ajaran. Cukup. Tak ada apa nak ditambah. Kita ikut sahaja sedaya upaya kita. Betul, kita takkan mampu nak ikut semua, mustahil. Mana boleh kita ambil semua, kita tak mampu. Tetapi dalam kaedah fiqh, tak boleh ambil semua, jangan tinggai semua. Satu pun tak ambil. Dahlah semua tak boleh. Apa pun tak ada. Seokok tahu. Apa pun tak tahu. Oh, leceh lagu ni. Tak mau. Kita mesti ambil sikit-sikit. Jadilah. Hak masuk tandas, keluar tandas pun jadilah. Doa ke apa ke. Ni terjun dengan dua-dua kaki kali. Makan ke apa ke, jadilah hak sikit-sikit. Kita ni Nabi semua ada kat dia. Hang nak jadi pemimpin, tu dia Nabi pemimpin negara. Hang sebagai suami, Nabi suami. Kamu datuk, Nabi ada cucu Hasan, Husain dan sebagainya. Umamah dan sebagainya. Kamu nak apa jiran, Nabi juga jiran. Ya Allah. Kamu peniaga, Nabi peniaga. Kamu nak lari mana? Kamu nak lari mana kalau Allah tanya di akhirat? Kesemua ada pada Rasulullah, tuan-tuan. Kita belajarlah. Saya nak hurai semua panjang, tuan-tuan. Mau makan masuk, kita nak sebut akhlak Nabi beratus, beribu. Mukjizat Nabi, ada sebuah kitab karangan Dr. Murad, seorang pensyarah Universiti Al-Azhar. Terbaik itu kitab dia, 1000 mukjizat Rasulullah. Nabi punya mukjizat 1000. Kita tak tahu mukjizat Nabi, Quran aja 1000 mukjizat dia. Sahabat tu tulis, pensyarah Universiti Al-Azhar Mesir, menulis, mengarang sebuah buku. Allahu Akbar. Subhanallah. Tu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, last sekali kita nak sebut. Tolonglah kita bangkit besok di akhirat. Kita bangkit besok di akhir. Kita tak cari dah mak ayah kita. Ingat ya, dalam juzul Amma, yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Pada hari semua lari. Saudara lari, meninggalkan saudara, lari. Semua kita lari. Tak kenal dah. 1, 2 kata Allah. Wa ummihi wa abih. Ayah tak kenal anak, anak tak kenal ayah. Wa sahibatihi wa bani. Suami tak kenal isteri, isteri tak kenal suami. Tak ada. Kita nak jumpa siapa? Rasulullah. Maka tolong, saya selalu sebut di mana-mana kuliah, khutbah pun saya sentuh. Tolong setiap hari berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata paling tak ada 100 kali sehari. 100. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 100. Sehingga ulama kata habis pemalas sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. 100. Habis malas. Sebab Nabi kata, orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Allah, jangan kita berhenti selawat setakat solat kita saja. Ingat Nabi waktu solat dia? Jangan. Jangan begitu. Ingat Nabi jangan pada waktu solat sahaja. Tetapi ingat Nabi setiap hari, tuan-tuan. Perbanyakkan salawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Semoga salawat kita itu menjadi saksi pada hari kiamat bahawa kita hadir pada malam ini kerana kita sayang pada Rasulullah, kerana kita cinta pada Rasulullah, kerana kita hendak Nabi tolong kita, yang dipanggil syafaatul azim, syafaatul kubra, syafaat yang besar, syafaat yang agung. Tak ada orang boleh bagi. Tok guru, ustaz hebat tara mana, kau baik sama kita pun, kita tak boleh tolong. Rasulullah pun dengan izin Allah juga. Maka jangan putus, perbanyakkan salawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Paling tak ada, saya ulang balik 100 kali, paling tak ada. Seringkas mana sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Ambil masa sebelum tidur ke, bagilah 5 waktu solat, 20 subuh, 20 zuhur sampai isyak 20, sambil bawa kereta pun boleh, naik motor pun boleh, syarat rokok tak ada dalam mulut. Kalau rokok dalam mulut jangan kolu je. Muslimin dan muslimat sekalian, saya kira sekadar itu untuk memenuhi undangan yang sepatutnya saya malam kuliah bulanan di masjid daerah Kulim. Kuliah bulanan saya tak apa, korang tani bagi peluang di masjid tuan-tuan, di Masjid Ubudiyah di kampung ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Rumah birah saya belakang. Rumah birah belakang. Itu yang bila kroni panggil tu kena mai. Kan kroni panggil kena mai. Rumah birah duduk belakang. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita bahaskan pada malam ini, dan insya-Allah kita sama-sama berselawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri, berdiri berselawat sama-sama, kita berselawat ke atas kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha suri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Kita doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal 'asmati dawamaha wa minar rahmati shumulaha ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أقربه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.